So bila dia bergerak, so saya buat dalam gambar sini. Katalah ni kita ada Y, ni X. Ini sebenarnya dia adalah gambar area, satu area, sebab tu kita lorekkan. So asalnya dia macam ni. Okay, dia tak bergerak lah, sorry. So bila kita gerakkan, ini plate yang pertama ni ke kanan, dia ada satu velocity. Ux ni adalah velocity at x direction. So bila dia bergerak, plate ni atas tu yang bawah akan ikut. Okay, kalau kita buat gambar bulat ni lagi nampak lah. So yang bawah ni akan ikut. Okay, kemudian kita ada satu lagi Y, dy. Y ni tadi dekat sini kan, Y ni bukan jarak ke Y direction sebenarnya, dia jarak daripada wall ni. Okay, jarak daripada part sini ke sini, ke arah X sebenarnya. So bila kita buat nisbah tu, dia akan ada satu shear strain rate. Shear strain rate, dia punya simbol dia theta bulat. D delta ni, D ni adalah delta. Delta ni perubahan Ux, perubahan velocity X bahagi dengan perubahan dekat jarak molekul ni, dia akan dapat nilai shear strain rate. Shear ni adalah shear stress, shear strain. Sama lah, lebih kurang sama dengan shear stress. Rate ni adalah bahagi dengan masa. Macam flow rate kan. Flow rate unit dia katalah meter cube per second ataupun liter per second. So rate ni biasa dikaitkan benda yang kita bahagi dengan satu nilai masa. So tadi kita dah sebut atas ni unit dia velocity kan. Velocity unit ni meter per second. dy ni jarak daripada part C ni, part CY ni ke arah X. So jarak unit dia lah meter. So bila kita bahagi dua ni, dia akan tinggal unit dia 1 per second. So ni adalah unit bagi shear strain rate. Ni teori fluid mechanics lah Okay. So yang penting kita tahu macam mana air tu bergerak. Okay. Dia datang dalam kes ni daripada shear stress. Okay. Lepas tu dalam fluid mechanics ni ada satu simbol yang penting juga kita tahu. Mula-mula kita dah cerita pasal density of water kan. Sebenarnya salah satu benda yang penting juga kita tahu viscosity of water. Viscosity ni kalau nak mudah kepekatan lah. Kepekatan sesuatu benda. Contohnya macam water dengan madu. Okay. Kenapa? Kalau madu ni kita tahu kan dia lagi pekat daripada air. So kalau dalam bahasa fluid mechanics, viscosity of honey ni lebih tinggi daripada viscosity of water. Okay. So kalau benda yang pekat ni dia lambat mengalir. Kan? Itulah teori dia. Dia viscous. Viscous ni maksudnya pekat. So pekat ni dia berkadar terus dengan shear stress. Shear stress berkadar terus dengan shear strain rate yang kita buat tadi. So kalau kita buat dalam bentuk formula, dia akan jadi shear stress. Sorry. Simbol dia tau adalah sama dengan viscosity darab shear strain rate. So kalau senang kata, kalau dalam teori fluid mechanics juga, kalau kita ada data ni, shear stress, kemudian kita ada shear strain rate. Shear strain rate ni datang daripada dux bahagi dengan dy kan. Kita akan dapat satu trend. So trend ni kalau kita ambil nilai
delta tau ni kita bahagikan dengan delta theta ni, kita akan dapat viscosity. Okay, itulah viscosity. So kalau benda-benda yang normal contoh macam honey, dia punya viscosity dia constant ataupun linear. Linear ni macam graf ni lah, dia straight line. Okay. Kalau macam benda yang berubah viscosity ni kita panggil non-Newtonian. Yang tu banyaklah teori dia, nanti kita akan tengok. Okay, ni secara ringkas ya. So terlupa saya nak highlight, bila kita gerakkan plate atas, plate yang lain akan ikut kan, kecuali plate yang bawah. So plate yang bawah ni kita panggil ada satu condition, no slip condition. Maknanya laju macam mana pun air ni mengalir, katalah plate biru ni terus hilang, dia terus pergi sana, kemudian ada fluid lagi ganti, bergerak. Fluid bawah ni tetap static. Okay, no flow, sebab dia dekat dengan boundary bawah ni. Sebab tu dia tak akan bergerak. No slip condition ni kita boleh lihat daripada contoh di bawah gambar ni, yang mana kita tahu di tepi pantai dia punya angin dia kan kuat, dan bila kita baring kat pantai ni, seolah-olah kita adalah molekul yang bawah sekali, warna biru cair ni dekat plate ni. Bawah ni surface kan, bawah ni pantai, kita baring. Bila kita baring, kita ada baring ni dekat dengan surface. So angin kuat macam mana pun tiup, kita tak akan bergerak. Okay, disebabkan bawah ni adalah no slip punya area. Tapi bila kita duduk, kita akan rasalah angin tu, okay, sedikit. Dan bila kita berdiri, angin pantai tu kita akan rasa memang dia akan cukup kuat lah untuk tolak badan kita. Okay. So ni adalah satu fenomena. Bawah ni no slip, yang atas ni kita panggil dia akan bergerak ikut shearing stress. Okay, daripada teori two parallel plates ni. Parallel plate ni plate yang selari. Parallel plate ni sebenarnya adalah yang atas dengan bawah ni, biru gelap dan biru cair. Yang tengah-tengah ni dia adalah molekul yang ikut sajalah. Bila atas bergerak, yang lain ikut. Okay, kemudian kita ada classification of fluid flow. Fluid flow ni dia punya classification dia kompleks lah juga, tapi kalau kita nak senang, kita ikut gambar ni. Ni gambar paling mudah. Okay, so pertama kita ada path line. Path line ni adalah actual path travelled by individual fluid particle. Kalau kita nak cakap macam susah kan, so kita buat gambar lah. Okay, okay. So seolah macam kita tiup belon daripada bubble kan. Kita tiup belon daripada satu peniup belon tu. So keluar belon ni bergerak, lama-lama dia naik atas. So ni path line dia untuk individual punya particle. So bila kita tiup tu sama, kalau kita tiup ni, cara kita tiup ni sama kan. So setiap kali molekul yang keluar tu, direction ni mesti sama ke atas macam ni. Tak ada yang turun bawah lah. Okay, ni path line 1. Molekul pertama, kedua macam ni, ketiga pun sama. So bila constant ataupun constant ni, kita panggil steady lah, steady state. So kita boleh buat terus dia sebagai satu line. Okay, macam tu. So kalau line tu sama, kita panggil dia adalah streamline kan. Dia ada tulis if the flow is steady,
The path line is also called the streamline. So kalau kita baca ni memang saya nak faham. So kita kena buat gambaran tadilah, tiup belon. Kalau kita tiup belon pertama sama, belon kedua sama, maknanya kita boleh buat streamline dia. Sebab dia adalah steady. So straight line ni macam kita tengok, kita inject dye, kita masukkan pewarna, dalam ni ada pipe ke apa kan. So bila dia punya dye tu ataupun pewarna tu keluar, dia akan create satu line, kita panggil straight line. Tapi satu kesimpulan yang penting dalam ni adalah bila steady flow, kita akan gunakan satu line kan, kita panggil streamline kan. Jadi path line, straight line ni kalau dia steady, dia semuanya sebenarnya adalah sama. Streamline, straight line, path line. Okay, cuma kalau kita nak fokus satu individu, kita buat path line. Kalau kita punya individu punya partikel tu constant, maknanya the next individual molecule sama, kita jadikan streamline. Sama juga dye ni, kalau kita inject dia keluar sama aja, dia akan jadi streamline juga.